Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya, Nur Izzati binti Azman, beserta rakan-rakan saya yang lain iaitu Nur Izzatul Huda binti Mukhtar dan juga Tuan Fatin Zulaika binti Tuan Muhammad Rukiman akan membuat satu perbentangan yang bertajuk Azimah dan Rukhsah serta kaitannya dengan maqasid syariah. Kita pergi kepada slide yang pertama iaitu azimah. Pengertian azimah daripada segi bahasa ialah bersungguh-sungguh dalam sesuatu perkara, yakni kata jamaknya adalah azaim. Manakala daripada segi istilah pula, azimah ini bermaksud hukum-hukum syariah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak asal lagi tanpa dinasahkan, supaya ianya menjadi undang-undang umum bagi semua mukallaf. Az-Zarkashi menakrifkan bahawa azimah ini merupakan suatu ungkapan berkenaan hukum hakam syarak yang asal, yang telah diterima kewajipannya tanpa bantahan. Seperti solat 5 waktu dalam perkara ibadah dan pensyariatan jual beli dan sebagainya daripada perkara yang ditaklifkan oleh syarak. Seterusnya, azimah juga bermaksud hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap semua mukallaf yang tidak berubah walaupun terdapatnya rukhsah. Contoh bagi azimah ini adalah hukum memburu adalah harus, namun ia menjadi haram ketika berihram. Justru itu, hukum harus berburu berubah menjadi lebih berat ketika berihram. Kebiasaannya, ahli-ahli ulama ini tidak menilai hukum-hukum ini sebagai azimah, kecuali terhadap keadaan yang membolehkan seseorang itu untuk mengambil rukhsah. Antara kisah yang boleh kita kaitkan dengan azimah ini ialah perbuatan yang dilakukan oleh Abu Zar al-Ghifari radhiyallahu anhu yang mengisytiharkan keislamannya pada zaman permulaan Islam. Pengisytiharan itu akhirnya menyebabkan beliau diseksa oleh kafir Quraisy Mekah. Tindakan yang diambil oleh Abu Zar radhiyallahu itu dianggap sebagai azimah kerana sewaktu itu sahabat-sahabat yang lain telah memilih untuk menyembunyikan keislamannya. Hukum azimah ini didefinisikan sebagai hukum asal sesuatu perkara berdasarkan dalil. Seterusnya kita pergi kepada rukhsah. Pengertian rukhsah daripada bahasa adalah kemudahan dan keringanan. Manakala rukhsah daripada segi istilah adalah sesuatu ketetapan hukum yang telah disyariatkan disebabkan oleh satu keuzuran dan juga kesusahan. Contoh bagi rukhsah ini adalah keharusan mengqasarkan solat fardu 4 rakaat kepada 2 rakaat sewaktu bermusafir serta keharusan bertayamum sebagai ganti kepada wuduk ketika ketiadaan air. Seterusnya kita pergi kepada hukum rukhsah. Hukum rukhsah ini ada 5, iaitu yang pertama adalah rukhsah wajib. Rukhsah wajib iaitu rukhsah yang jika tidak diambil akan mengakibatkan kemudaratan atau bahaya bagi seseorang. Sebagai contoh, makan bangkai yang asalnya haram. Yang kedua adalah rukhsah sunat. Rukhsah sunat iaitu rukhsah yang lebih baik atau dianjurkan untuk dilakukan. Sebagai contoh, qasar salat bagi orang yang telah mencapai perjalanan lebih daripada 2 ataupun 3 marhalah. Yang ketiga adalah rukhsah mubah, yakni rukhsah yang harus. Rukhsah yang harus iaitu rukhsah yang boleh dilakukan dan juga ditinggalkan, seperti akad salam dalam jual beli. Yang keempat iaitu rukhsah khilaful aula, iaitu perselisihan pendapat. Rukhsah ini adalah rukhsah yang lebih baik tidak dilakukan, seperti jamak solat
dan berbuka puasa bagi musafir yang tidak mengalami kesukaran. Dan yang terakhir adalah rukhsah makruh. Rukhsah makruh ini lebih baik ditinggalkan. Sebagai contoh adalah qasar salat dalam perjalanan yang belum memenuhi 3 marhalah. Slide seterusnya kita pergi kepada keutamaan antara rukhsah dan azimah. Yang pertama adalah rukhsah lebih utama berbanding azimah. Daripada Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu katanya, yang bermaksud, aku bertanya kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, dan apabila kamu musafir di muka bumi, maka kamu tidaklah berdosa mengqasarkan, iaitu memendekkan sembahyang jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sedangkan sekarang manusia berada dalam keadaan aman. Umar radhiyallahu anhu menjawab, aku juga berfikir perkara yang sama denganmu. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentangnya. Lalu baginda bersabda, ia merupakan sedekah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kamu, maka kamu terimalah sedekahnya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah azimah lebih utama berbanding rukhsah. Di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim ada mengatakan yang bermaksud, wahai Rasulullah, orang ramai pulang dari Mekah dengan mengerjakan haji dan umrah, tapi aku hanya satu. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu perlu menunggu hingga tempoh haid kamu selesai. Kemudian pergi ke Taknim dan mengenakan ihram. Kemudian kamu temui kami pada masa sekian di tempat sekian. Sesungguhnya pahala bagi umrah kamu ialah berdasarkan perbelanjaan yang ditanggung dan juga usaha yang dicurahkan. Berdasarkan hadis ini, Imam Al-Zarkashi menyatakan bahawa amal yang lebih banyak dan melibatkan masyaqqah yang lebih banyak adalah lebih utama berbanding daripada selain daripada itu. Dan keutamaan antara rukhsah dan azimah yang terakhir adalah azimah dan rukhsah, yakni kedua-duanya setaraf dan tiada yang lebih utama. Adapun yang menjadikan azimah dan rukhsah ini sebagai sama sahaja, mereka berdalilkan dengan hadis riwayat Hamzah bin Amr yang bermaksud, suatu hari dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu persoalan tentang berpuasa dalam permusafiran, dan dia merupakan seorang yang biasa berpuasa sewaktu bermusafir. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika kamu mahu, puasalah, dan jika kamu mahu, kamu boleh berbuka. Hadis riwayat Muslim dan Al-Nasa'i. Saya Nurizatul Huda binti Muhtar dan saya akan sambung slide yang seterusnya, iaitu tarjih berdasarkan pandangan ulama. Setelah meneliti pandangan-pandangan ulama yang mengutamakan azimah dan juga yang mengutamakan rukhsah, Dr. Abdul Karim Al-Namlah berpandangan bahawa sebenarnya tidak boleh untuk menetapkan keutamaan rukhsah dan azimah ke atas satu sama lain secara mutlak, kerana rukhsah merupakan satu keringanan yang disyariatkan oleh Allah SWT disebabkan kesulitan dan masyaqqah yang menimpa hamba-hambanya. Ia merupakan perkara yang bersifat subjektif dan relatif serta berbeza-beza timbangannya menurut satu individu dengan individu yang lain. Contohnya, boleh jadi suatu perkara itu merupakan satu kesulitan ke atas Ali, namun ia tidak menjadi masalah ke atas Ammar. Maka dalam hal ini adalah lebih utama ke atas Ali untuk mengambil rukhsah dan lebih utama ke atas Ammar untuk kekal dengan hukum azimah. Kita lihat slide yang seterusnya, iaitu maqasid syariah. Maqasid merupakan lafaz jamak daripada perkataan maqsad yang diambil daripada kata kerja qasada yang membawa maksud pegangan, punca, keadilan dan kesederhanaan. Dalam arti kata lain, istilah maqasid ini merujuk kepada maksud objektif yang membawa kepada erti berasaskan kenyataan atau fakta sebenar.
Manakala pengertian syariah pula ialah syariah berasal daripada perkataan syara'a yang membawa maksud sumber air yang tidak pernah putus dan terus mengalir, memulai sesuatu pekerjaan dan menjelaskan, menerangkan serta menunjukkan jalan. Dari segi istilah, ia merangkumi keseluruhan apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat manusia melalui Rasulnya iaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi, secara umumnya, pengertian maqasid syariah merupakan makna dan tujuan yang dikehendaki syarak dalam mensyariatkan sesuatu hukum bagi menjamin kemaslahatan umat manusia. Maqasid syariah juga mempunyai kepentingan yang tersendiri dalam mengukur dan mempertimbangkan sesuatu perkara demi menjamin kemaslahatan dan menolak keburukan. Pertimbangan yang menjadi kayu pengukur ini semestinya berlandaskan kepada nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi asas bagi memastikan ianya berada dalam kerangka syariat. Kita lihat slide yang seterusnya iaitu pembahagian maqasid syariah. Maqasid syariah boleh dibahagikan kepada 3 iaitu Ad-Daruriyat, Al-Hajiyat dan At-Tahsiniyat. Ad-Daruriyat merupakan objektif yang mana kehidupan agama dan keduniaan manusia tertegak dengannya. Sekiranya ia tidak ada, nescaya hidup manusia di dunia ini akan menghadapi kesukaran baik di dunia maupun di akhirat. Terdapat 5 perkara asas bagi ad-daruriyat iaitu memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan dan juga memelihara harta benda. Sebagai contoh, untuk menjaga agama, Islam telah mewajibkan jihad dan mengenakan seksa ke atas mereka yang murtad. Oleh yang demikian, terpeliharalah konsep beragama dan umat Islam dari kerosakan. Seterusnya, kita lihat pula kepada Al-Hajiyat. Al-Hajiyat ialah kepentingan yang diperlukan oleh seseorang manusia bagi memberi kemudahan kepada diri mereka. Akan tetapi, ketiadaannya pula tidaklah sehingga membawa kepada kepincangan dalam hidup manusia. Contohnya seperti disyariatkan beberapa kemudahan ataupun rukhsah seperti solat qasar dan jamak bagi orang yang bermusafir. Dan pembahagian yang terakhir ialah At-Tahsiniyat. Al-Tahsiniyat ialah kepentingan yang menghendaki seseorang berpegang dengan akhlak-akhlak yang baik dan budi pekerti yang mulia. Ketiadaan At-Tahsiniyat tidaklah membawa kepada kesukaran hidup manusia sebagaimana ketiadaan Ad-Daruriyat dan Al-Hajiyat, tetapi membawa kepada kehidupan yang tidak elok kepada pandangan orang-orang yang berakal. Contohnya, Islam telah mensyariatkan untuk bersuci dan menutup aurat di dalam solat. Kita lihat slide yang seterusnya iaitu kaitan antara rukhsah dan azimah dengan maqasid syariah. Rukhsah dan azimah saling memerlukan antara satu sama lain. Tanpa salah satu daripadanya, maka tidaklah dapat untuk melaksanakan maqasid syariah. Justru, rukhsah dan azimah kedua-duanya amat penting dan tiada yang lebih utama di antara keduanya. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata yang bermaksud Rasulullah SAW keluar daripada Mekah ke Madinah sewaktu peristiwa Fathu Mekah dalam keadaan berpuasa sehingga sampai ke kawasan Usfan. Kemudian baginda meminta air, lalu dibawakan air ke hadapan baginda sehingga dapat dilihat oleh orang ramai. Lalu baginda berbuka puasa sehingga baginda sampai ke Mekah. Ini berlaku dalam bulan Ramadan. Ibnu Abbas berkata lagi, sesungguhnya Rasulullah SAW berpuasa dan juga berbuka. Barang siapa yang mahu, maka dia berpuasa, dan barang siapa yang mahu, dia berbuka. Riwayat Al-Bukhari. Kita lihat slide yang seterusnya iaitu contoh-contoh rukhsah dan azimah. Kita lihat contoh yang pertama iaitu contoh azimah. Azimah secara mutlak memiliki 4 bentuk. Yang pertama, perkara-perkara yang disyariatkan sejak permulaan untuk kepentingan manusia secara umum seperti ibadah, muamalat, jinayat dan seluruh hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk kepentingan dunia dan akhirat. Ini adalah bahagian terbesar daripada hukum-hukum yang ada. Yang kedua, hal-hal yang disyariatkan dari suatu hukum kerana sebab tertentu seperti diharamkannya mencaci sekutu dan sembahan yang disembah selain Allah disebabkan oleh cacian kaum musyrikin terhadap Allah SWT. Allah SWT berfirman yang bermaksud,
Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, kerana mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Surah Al-An'am ayat 108. Dan yang ketiga, apa-apa perkara yang disyariatkan dari hukum yang menjadi nasikh, iaitu penghapus bagi hukum yang sebelumnya. Hukum yang mansuh, iaitu hukum yang dihapus, seakan tidak ada, dan hukum yang nasikh, iaitu penghapus, adalah azimah. Seperti firman Allah SWT yang bermaksud, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Surah Al-Baqarah ayat 144. Ayat ini menjelaskan bahawa ia mengarahkan wajah ke Baitul Maqdis dan menyuruh untuk memalingkan wajah dalam solat ke Kaabah. Okey, slide seterusnya. Untuk contoh azimah yang keempat ialah perkara yang menjadi pengecualian dari suatu perintah yang ditetapkan dan bersifat umum. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 229 yang bermaksud, tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Okey, ayat di atas bermaksud Allah telah mengharamkan para suami untuk mengambil apa yang telah dibayarkan atau diberikan dari mahar kepada isterinya. Kemudian ayat ini memberikan pengecualian, iaitu pada saat keadaan tidak dapat disatukan dan tujuan pernikahan tidak tercapai. Allah membolehkan suami mengambil harta daripada isterinya sebagai tanda mentalak isterinya dan memutuskan hubungan perkahwinan antara keduanya. Itulah yang disebut dengan qul'u. Memutuskan hubungan perkahwinan antara keduanya ialah bermaksud perceraian. Slide seterusnya ialah contoh rukhsah. Contoh rukhsah yang pertama ialah orang yang terpaksa dalam keadaan yang sangat terdesak sehingga sesuatu yang haram dihalalkan bagi orang tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang bermaksud, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, yakni memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, iaitu makan sekadar untuk mengalas perut sahaja, bukan makan untuk kenyang, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Haram juga menurut ayat ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah, tetapi disebut pula nama selain Allah. Contoh yang kedua ialah pembolehan meninggalkan kewajipan seperti puasa dan solat. Dari segi puasa ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang bermaksud, yakni beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan perbezaan antara hak dan yang batil. Kerana itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berbuka. Wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalnya itu. Pada hari-hari yang lain, bukan
bukan pada hari tersebutlah. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Ini bermakna jika dalam keadaan musafir, kita pergi ke tempat lain lebih daripada 2 marhalah, maka kita diwajibkanlah dia sunat untuk berbuka, dan sekiranya kita sakit, kita juga disunatkan berbuka. Sambungan hukum contoh rukhsah bagi solat ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 101 yang bermaksud, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu untuk mengkosorkan sembahyangmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini menerangkan tentang apabila kita bermusafir atau pergi berperang, kalau untuk zaman dahulu, Allah membenarkan kita untuk mengkosarkan solat, iaitu memendekkan rakaat daripada 4 rakaat kepada 2 rakaat. Seterusnya, contoh rukhsah yang ketiga ialah rukhsah kerana penghapusan hukum oleh Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang bermaksud, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kepada kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Sadaqallahul Azim. Ayat ini bermaksud Allah tidak akan membebankan hambanya dengan sesuatu yang berat untuk mereka tanggung. Kerana Allah mengetahui bahawa kita mampu untuk menangani masalah itu. Cuma kita yang perlu memikirkan cara penyelesaian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, seterusnya slide kebaikan rukhsah dan azimah. Okey, kebaikan rukhsah dan azimah. Apa yang kita dapat dalam rukhsah dan azimah ni terlalu banyak, dan antara kebaikan rukhsah dan azimah ni ialah dapat memberikan kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari kemudaratan yang merupakan tujuan pembentukan hukum Islam. Pada situasi normal, bagi setiap mukallaf berlaku hukum azimah, tetapi pada situasi-situasi tertentu, hukum azimah tidak menyampaikan manusia kepada tujuan hukum sehingga mukallaf harus menggunakan rukhsah yang lebih sesuai dengan tingkat kesulitan yang dihadapinya. Jadi kita perlulah bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu dan untuk menyelesaikan sesuatu masalah tersebut. Okey, dalam pengertian rukhsah terhadap satu orang tidak boleh diperlakukan sama terhadap orang yang lain. Itu pada prinsipnya dengan adanya rukhsah
dalam setiap keuzuran yang ditemui bertujuan untuk mewujudkan maqasid asy-syariah, di mana bertujuan untuk memelihara 5 asas dalam kehidupan manusia, iaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Rukhsah ialah kelonggaran, maka Allah tidak membebani hambanya dengan perkara-perkara yang susah untuk setiap hamba-hambanya. Islam itu sangat mudah. Kesimpulannya, apa yang kita dapat ni, kita dapat simpulkan sebagai natijahnya Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Ini kerana Allah sebagai syariat yang selalu memberikan kemudahan-kemudahan kepada hamba-hambanya dalam melaksanakan perintah dan suruhannya dalam setiap kesulitan yang ditemui. Jadi, setiap perkara yang mereka temui, setiap masalah yang ulama menemui, mereka akan mencari azimah serta rukhsah untuk menanganinya. Semua ini berlaku untuk mewujudkan maqasid asy-syariah. Dengan adanya rukhsah bagi yang kesulitan dalam melaksanakan hukum dalam bentuk azimah, merupakan wujudnya dari teraturnya hukum Islam. Sehingga hukum Islam bukanlah hukum yang statik tetapi dinamik, iaitu pelbagai, sesuai dengan situasi dan keadaan seseorang tersebut, sehingga sesuai kaedah atau cara bahawa hukum boleh berubah dengan berubahnya peredaran masa, tempat, keadaan dan niat. Sekian, ini sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.